Assalamualaikum dan selamat petang. Oh, tangga banyak oh. Assalamualaikum. Baru sebentar tadi dah tengok dah. Apa saya turun dari atas ke bawah. Makna pengawalan kawasan curam. Ataupun abseiling ataupun rappelling. Ada yang tadi saya buat free fall. Kalau yang kita turun ada tanjak kaki tu, itu kita panggil abseiling. Mana kita buat ini. Tadi rappel, makna dia free fall, tanpa tanjak, dia terus turun. Tapi kedua-duanya hampir sama lah dia punya kaedah. Makna dia guna tali juga dan peralatan yang lain-lainnya. Okey, Assalamualaikum. Pada petang ini saya nak tunjuk sedikit paling asas sekali. Yang di luar sana mungkin ada lebih advance, tapi tak apa, kita sama-sama kongsi ilmu. Sebab saya pun dah tinggal lama juga untuk pengawalan kawasan curam ni. Sekarang mungkin ada baru punya teknik, saya pun tak tahu. Tapi apa-apa pun yang paling asas kita boleh belajar. Mana tahu nanti kita jumpa tali ke atau benda-benda ni kita tak ada macam rasa heran. Kita tahu, oh ini abseiling. Okey. Apa itu abseiling? Okey. Abseiling tu adalah pengawalan di kawasan curam dan mengguna peralatan khusus. Peralatan khusus. Kalau kita gunakan tali lain pun, itu mungkin orang yang mahir dia boleh gunakan tali apa saja. Tapi kita sebagai sukan dan berekreasi, kita akan menggunakan tali, harness, karabiner, figure of 8 dan sling. Saya akan kenalkan peralatan abseiling yang paling asas sekali. Dia banyak lagi dia punya tu, tapi yang paling asas untuk kita membuat penurunan di kawasan curam adalah yang pertama. Pertama, alat yang penting sekali. Kalau tak ada alat ni, kita pun tak boleh nak turun kawasan curam. Kalau walaupun kita ada peralatan lain, tapi tali tak ada, kita tak boleh buat turun. Ya. Yang paling penting adalah tali. Ini kita panggil tali abseiling, tali Carmentel. Dalam ni ada dia punya fiber beribu-ribu untayan kecil halus ni. Yang ini 12 mm. Dan ini tali ni anjal. Dan ada lagi satu tali kita panggil tali statik, dia keras sikit. Yang ini dia lembut sikit, dia macam spring. Ni tali Carmentel 12 mm ada, 10 mm ada. Yang ini peralatan yang pertama, mesti ada tali. Dan tali ini bukan boleh, kita kena jaga, bukan boleh seberangan. Kita letak kawasan berbatu, takut dia tercalar, tergores dia punya sheet ni, dia punya kulit ni, kita tak boleh pakai. Makna kalau kita nak basuh pun, kita basuh dengan air sejuk atau air suam dan kita jemur di kawasan redup, bukan direct matahari. Untuk penjagaan tali lah. Dan tali ni, kegunaan dia tengok berapa kali kita pakai. Dia tak boleh nak tentukan setahun 2 tahun, tak boleh. Tengok berapa kerap kita pakai dan kita tengok dia punya kecederaan tali tu. Kalau ada yang cedera, kita kena potong. Kalau
Kalau banyak tu kita kena beli baru lah. Dia boleh tahu kalau tali ni dia menggelembung ni, dia punya kulit ni. Tali ni paling penting untuk membuat pengawalan kawasan curam. Dan yang kedua, kita panggil ni nombor 8 atau figure of 8. Ini daripada alloy. Yang ini pun kita tengok kegunaan dia, berapa kerap dia kita pakai. Kadang-kadang dia udah haus, kita tak boleh pakai, bahaya. Boleh pakai tapi bahaya. Dan dia di sini dia ada tulis buatan mana, dan dia ada tulis dia punya momentum tu. Dekat sini ada dia tulis 2500 dia tahan bebanan. Kilonewton, KN dia panggil. Dia panggil KN, kilo Newton. Makna daya hentakan dia. Adalah kiraan dia. Yang ini kita panggil figure of 8, nombor 8. Dan yang ini carabiner, ataupun kita panggil kalau pendaki lagi dipanggil crab ya. Yang ini pun boleh dibuka. Ini jenis lama, sekarang ni ada macam-macam jenis dan boleh ditutup. Okey, peralatan ni kalau tak kunci, satu bahaya, tapi kita masih boleh gunakan, tapi daya regangan dia akan berkurang. Crab ni kalau kita tak kunci. Tapi bila kita berkunci, daya kekuatannya, regangan dia semakin kuat. Kalau nak buat abseiling, hati-hati ya, mesti tentukan berkunci. Dan seterusnya adalah sling. Ini dia bersambung sling ni. Bersambung ataupun pita. Ini tujuan dia untuk kita membuat ikatan untuk sambungan di anchor. Kita boleh gunakan untuk sling ni. Dia pun tahan. Dia punya kilonewton dia memang tahan. Dia punya ni. Ini jenama pizzle. Ini jenis terbuka. Dan lagi satu, ini pun pita. Tali sling. Yang ini pun double, dia untuk membuat ni emergency harness, body harness. Ini kita boleh buat. Yang ini dia ada dua lapis, dia ada kosong bulat ni. Dia ada beberapa kaki. Ini paling panjang ni. Warna macam-macam ada. Yang ini pun sling, harness. Untuk membuat harness ataupun ikatan di pokok-pokok untuk sambungan tali. Ini kita boleh gunakan ni. Ini pun bukan sebarangan kain. Dan seterusnya half harness untuk kita di pinggang sebagai seluar. Ini half harness untuk letak crab dan figure of 8 untuk membuat penurunan di kawasan curam. Inilah alat-alat yang paling asas kalau kita untuk membuat penurunan kawasan curam. Dan yang lain-lain tu ada lagi, itu terlampau advance. Tapi untuk kita untuk belajar ni, untuk berekreasi, beriadah, cukup hanya sekadar ni. Yang penting kita tahu macam mana penggunaan alat kawalan kawasan curam. Dan yang ini adalah ascenders.
untuk kita naik menggunakan tali. Di sini dia ada dia punya gigi. Kita masukkan tali. Ini dululah saya beli dalam 400.5 sebiji yang ni, Ascenders ni. Sekarang saya tak tahulah, tapi saya masih simpan ini, masih baru lagi. Okey, kita belajar secara asas sikit penggunaan ini, tali ni. Okey, penggunaan dia, kita masukkan dalam lubang ni. Lubang ini kita boleh buat sebagai tarik sebab dia ada gigi. Lepas tu kita boleh jolokkan dia lagi, kita boleh tarik dan seterusnya. Dan selalu alat ni kita akan gunakan untuk naik di atas, menggunakan ini. Dan di kaki yang ini kita letak di chest dekat pinggang kita, yang ini. Dan cara kita nak buka dia senang aja. Kita belajar ini. Okey. Dan lagi satu yang tak kurang pentingnya masa kita membuat pengawalan kawasan curam, tak boleh pakai slipper. Tentukan sekurang-kurangnya kita pakai kasut bersarung. Kita tak boleh gunakan slipper. Sebaik-baiknya seperti kasut ini, jungle boot ke apa, untuk safety kita, jaga ankle ni dia punya sini. Dan tidak nanti tercabut bila kita turun, nanti tergelecek lah kasut, slipper jatuh lah. Gunakan kasut yang bersarung. Okey, yang pertama sekali kita belajar secara asas lah macam mana masukkan harness, half harness. Kita masukkan di sini, kita masukkan di sini. Ini secara asas saja saya tunjuk. Dan di sini, dan pengunci sini. Okey, sini. Half harness. Dan ini untuk bubuh ini crab. Saya akan tunjuk. Dan ini pita ni kita boleh gunakan untuk membuat harness kalau harness tak ada. Tapi amaran orang yang baru-baru nak belajar, kita jangan kita cuba-cuba buat. Kena ada orang yang tunjuk ajar dan jurulatih di tempat situ. Minta dia punya nasihat dan pendapat. Ini sebagai asas saja saya nak tunjuk penggunaan pita ni untuk membuat harness. Yang ini kita masukkan gulung. Kita masukkan celah ni. Tentukan dia punya parking betul. Tak boleh tepi kiri ni, tengah tak boleh. Tentukan itu. Dan kita akan ikatkan. Kita akan ikat sini. Dan kita akan ikat di sini. Kita akan ikat lagi. Dia tak boleh berjerabai, nanti sangkut masa kita membuat penurunan tu. Yang ini. Tentukan, kita selit di belakang. Tentukan kuat. Di sini kita akan letakkan harness. Ini kita letakkan crab dengan yang ini di sini.
Ini di belakang. Dan kita akan letak di sini. Okey, sekarang macam mana kita nak menggunakan ini? Kita anggap ini adalah anchor di kawasan tinggi. Dan ini tali dia terus ke bawah nanti. Ini anchor. Pokok ke ataupun besi yang dibawa sendiri ke, kita pacak atas tempat yang kita nak turun tu. Okey, pertama kali tentukan tali. Dan kita masukkan strap dekat harness. Kita masukkan. Okey. Dan kita masukkan dari bawah. Dari atas pun boleh, takut terbalik nanti. Dari bawah sini dia jadi macam ni. Dan kita jangan berdiri di tali di celah kangkang, di sisi. Dan masukkan dalam karabiner. Kunci. Ini kawasan tinggi dan okey. Okey, semasa di atas kita nak buat penurunan, tapi selalunya kalau kita belajar paling asas, di bawah ada kita punya belayer. Bila kita jatuh dia akan tarik tali ni di bawah. Tentukan kita kangkang, jangan rapat tak seimbang. Kangkang sikit dan tentukan pegang. Yang ini untuk kontrol. Yang ini untuk pegang. Bukan masa nak turun tu bukan bongkok bukan macam ni. Okey. Tali ni di bawah tu, bawah sana. Kita akan buat macam ni, badan kita ni apa ni, condong ke belakang sikit. Yang ini di sini. Senang kita nak break. Okey, yang ini. Yang ini jangan bongkok. Ikut, dan yang ini kita lepaskan. Okey. Okey, dia break. Kalau yang betul-betul punya di bawah sana ada orang pegang tali ni, dia akan tarik kalau kita apa ni tergelincir ke atau nak jatuh. Ataupun kalau kita buat penurunan, kita sebagai emergency, kita nak buat sesuatu, kita boleh masukkan celah sini. Kita boleh break. Kita masukkan celah dia. Ini kalau kita sendiri nak buat break. Dia break. Tapi ini kena pegang juga, hati-hati. Break. Kalau kita buka brake dia, okey. Dan cara penggunaan ini, tadi kita dia masuk dalam sini. Okey. Dia masuk dalam sini. Kita kunci. Dia ada gigi ni. Okey, bila kita tolak, kita nak naik atau nak pegang, kita akan tarik ni, melekat ni. Okey, depan lagi, melekat lagi. Ini ascenders untuk safety lah kalau kita berjalan takut jatuh, dan kita guna pita, trap disangkut di sini. Ascenders. Okey. Cukup setakat itu aja yang paling asas untuk kita membuat pengawalan di kawasan curam.
Dan tentukan kalau kita nak buat aktiviti ni, tentu ada orang yang berpengalaman, berkemahiran dan bertauliah untuk kita belajar pengawalan kawasan curam. Kita jangan suka-suka buat aktiviti tanpa bimbingan. Okey, rasanya cukup setakat itu secara asas. Dan yang di luar sana jurulatih-jurulatih pun banyak lagi yang mahir. Kalau siapa yang berhajat, boleh cari jurulatih yang berpengalaman seperti bekas tentera, komando, polis, lagi ahli-ahli rekreasi yang berpengalaman mendaki gunung. Boleh tanya dia orang. Dia orang akan bagi bimbingan. Jangan kita buat terlampau suka-suka je mentali. Yang saya ajar ni adalah paling asas. Banyak lagi, kalau siapa berminat boleh belajar, carilah guru-guru di sana. Okey, Assalamualaikum dan salam Horas.